Start recording. Okay, ready lah? Ready? Okay ya, guys dah ready, kita jalan. Tu je. Alright, Assalamualaikum semua, kalian selamat kembali ke channel aku Majans TV. Welcome back to another episode of this freaking podcast yang bernama Cerita Je. So cerita basically kita cerita je lah. Apa kita cerita, kita cerita je. Alright. So di sebelah aku kita ada seorang lelaki yang hebat. Okay, dan tajuk kita pada hari ini adalah Ultraman. Ultraman. Bila kata Ultraman tu memang dia outstanding lah, luar biasa kan cerita. Bro, kenalkan diri, nama siapa, dari mana? Nama saya Muhammad Fazli Rosli. Orang biasanya panggil Faz, ataupun nama IG saya XOXO. So itu yang biasa orang panggil lah. Ataupun macam baru-baru ni orang akan panggil ikut nama event. So macam saya ikut Semenyi ataupun Lagom, so orang akan panggil Faz Menyi, Faz Go. Oh, so siapa yang kenal kau dekat tempat tu dia akan panggil tu lah. Ya, betul. Okay. So saya berasal dari Sabah, tapi saya dah duduk dekat KL dalam 10 tahun lebih dah. Lama dah. Lama dah. Kerja kat sini? Kerja sini, study sini. Okay, umur? Agak-agak berapa? Umur 27? 29. 29. Okay, dekat. Aku? 32? 35. Dekat. So dalam channel aku semua kau dah tengok pasal aku jemput runner-runner lah yang daripada gemuk jadi kurus lah, macam-macam background dan sebagainya. Then sepanjang aku start lari taklah lama, baru je dalam bulan 8 tahun lepas. Start nak lose weight apa benda semua lah. And aku dah sedar macam setiap benda yang kita buat, larian tu dia macam achievement tau. Mula-mula jalan 1 kilo. Lepas tu dah terror sikit, dia jalan jauh sikit. Lepas tu nak try lari sikit lah. Lari sikit, tengok boleh juga lari rupanya 1 kilo, 2 kilo kan. Lepas tu excited macam shock lari. Badan pun tiba-tiba dah seringan sikit. Lepas tu dapat 5 kilo. Lepas tu masuk event 5 kilo. Lepas tu upgrade 10 kilo. Lepas tu 21 kan. Bila sampai 21 tu, dia macam training dah lain sikit. Dia tak macam fun run 10 kilo apa benda semua tu. So aku macam okay, 10 kilo logik. Kalau 21 kau kena darab 2 kali lah. Biasa kalau aku pusing kat Maisuri tu 2 round 10 kilo. Kalau half marathon kena lagi 4 round, kena lagi 2 round kan. Macam okay, boleh ke training lah. Tapi yang paling aku tak logik, aku rasa macam dah habis 21, buat lagi satu. Dah untuk full marathon. Lepas tu aku rasa tu dah gila dah. Kali ni lagi gila. 100 kilo dan sebagainya lah. So Fazli, bila kau start lari? So sebenarnya cerita untuk start lari ni dia ada dua. Sebab obviously satu start daripada sekolah menengah. So sebab dulu saya sekolah dekat Asrama Penuh Lahada tu. So untuk Asrama Penuh dia memang ada jadual riada, jadual study semua kan. So dia punya cerita memang bagi saya agak special lah untuk waktu saya start lari. Sebab time tu memang unexpected. Kita orang kena turun riada time tu. Time petang tu wajib. So saya turun. Lepas tu time tu saya memang tak tahu apa nak buat. So time tu saya masih baru form 1 rasanya. Baru 13 tahun baru 13 tahun. So saya tengok ada grup hoki, diorang tengah buat warm up. So diorang jogging lah around that area. Lepas tu time tu di fikiran saya okay, mungkin for fun saya try ikut diorang lari dari belakang. Lepas tu lari. Tengok diorang dah habis warm up, saya masih continue lari lagi. Boleh lagi Masih boleh lagi. Lepas tu time tu memang saya fikir habis tu saya tak tahu berapa km buat. Sebab time tu tak ada jam lagi. Memang kita tak ada apa-apa. Betul. So time tu tak tahu berapa buat, tapi saya cakap saya boleh lari jauh. So lepas tu memang saya macam continue training walaupun 13 tahun, tapi apa yang saya ingat time tu memang weekend je saya buat long run. Saya buat 10 km. So itulah cerita dia macam mana saya first start lari. Dia memang bagi saya unexpected lah. Lepas tu bila saya tengok aku stalk dia punya IG tau. Bila stalk dia punya IG tu penuh lah gambar you pergi run hutan lah, apa benda semua kan. Tapi lepas tu kejap je lepas tu dah tak ada tau sebelum tu. Maksudnya you start posting dekat IG tu baru lagi rasanya. Betul lagi. Sebelum tu tengok posting tu tak adalah macam aktiviti berlari ke betul, kan. So yang you start buat content, you post benda-benda semua tu bila? Start buat content tahun ni. Tapi untuk yang start lari balik lepas sekolah menengah tu tahun lepas.
So saya start dalam bulan 1 tahun lepas. Bulan 1 tahun lepas dia lari 100 kilo. Betul. Sebenarnya saya tak pernah buat FM sebelum saya buat ultra. So first saya buat 84 km dulu. Baru saya buat half, baru saya buat full. Okay, itu interesting. Okay, biasa orang progress 5 kilo macam aku lah. Okay, lari 5 kilo, lepas tu naik pergi event 10 kilo, lepas tu pergi half marathon, lepas tu baru terfikir nak buat half marathon, full marathon dan sebagainya. Macam mana kau boleh terus start 80 km? 84 dekat UiTM Ultra. Terus masuk UiTM Ultra? Betul. Macam mana macam tiba-tiba macam siapa yang ajak? Dia macam ni sebab saya join Kaki Outdoor Malaysia. Apa? Kaki Outdoor Malaysia, saya punya running group. So diorang memang selalu buat kerja gila lah bagi saya. So diorang ada aja buat long run dekat Semenyi dengan Putrajaya, which is full marathon punya LSD. So biasanya kita orang buat full marathon punya LSD mungkin dalam 7 jam ke atas, 8 jam. So LSD kan. So itu first time saya join dorang. Dorang pun macam awal-awal pun macam agak takut lah. Macam boleh saya nak ikut. Betul. So malam sebelum event, malam sebelum LSD tu captain macam WhatsApp cakap, oh dah ada barang belum, dah beli hydration vest belum, dah macam dah prepare. Saya boleh kot macam tu je lah. So apa yang saya ingat, seminggu sebelum UiTM Ultra tu kita orang makan lepas habis LSD dekat Putrajaya, kita orang makan dekat kedai mamat tu. Lepas tu orang cakap, oh kau tak nak ke join UiTM Ultra? Lepas saya cakap, boleh je. Macam sebab orang cakap UiTM Ultra tu event tahunan komi. So cakap okay lah, kalau ramai join saya join. Lepas tu saya pergi PM dorang punya FB, dekat FB. So saya PM dorang punya group. Lepas tu dorang cakap, oh ada slot. Tapi yang slot ada 104 km dengan 84. Sebab dia ada yang bawah pada tu 52 dengan 5.2. Lepas tu dorang cakap, oh ada 84. So saya cakap, okay lah, saya try lah 84. Macam tu je. Macam tu je. Aduh, gila. Dahsyat. So memang Fazli memang tahu lah badan kau memang boleh buat. Memang macam tak, sebab mungkin dia berdasarkan LSD tu sendiri. Sebab dia pernah buat before ni dengan geng-geng tu. LSD tu kan 42 km. So dia macam tak ada cramp, kaki tak ada blister, energy masih okay. So macam daripada situ macam okay lah kita try. So maksudnya badan kau memang dicipta untuk benda tu kan? Macam tanpa perlu ada effort yang lebih. Ya, kan? boleh cakap, yes. Boleh cakap macam tu kan? Wow, crazy man. 80 first event lah tu. First event first is event 84 last year. km. Berapa masa yang kau ambil untuk habis? Saya buat 13 jam. 13 jam. Mungkin sebenarnya boleh buat lagi laju tapi lagi laju. saya macam ni lah underestimate UiTM Ultra. Sebab dia banyak bukit sebenarnya. Dia kan ada Bukit Tonggek dengan Bukit Seroja. So sebenarnya untuk awal-awal 60 km macam tu saya masih tempat keempat. So macam time tu masih bergerak okey lagi. Tempat keempat? Lepas tu kejap, habis tu kau dah berapa? Top 10. Habis first event 84 terus placing. Placing. Damn. Itulah definisi talent lah sebenarnya. Bakat ataupun kelebihan yang Tuhan bagilah. Wow. Itu tahun bila tu? Tahun lepas 2020, dalam bulan 2. Tahun lepas 2023. So yang coming ni UiTM Ultra dah register dah? Yes. Berapa ratus? 104. Takkanlah tanya 80 km kan? Sebab 80 dah tak ada dah. Diorang dah remove dah kategori tu. Ada kata ini Fazli baru masuk dah dapat top 10 dah. Buang kategori ni. Wow. Interesting sebab apa? Sebab jarang kita dengar experience dengan orang lari jauh-jauh macam ni tau. Reason why aku buat podcast ni pun sebab aku nak tengah cerita lah. Aku panggil orang ni sebab aku nak tahu cerita dia macam ni, nak belajar daripada dia. So sekarang ni daripada kau. Lepas tu itu event tahun lepas. Panjang tahun 2023 tu berapa event ultra marathon yang kau dah buat? Saya rasa ada 4. Sebab ultra marathon 50 km pun kira ultra betul. kan. Apa-apa lebih pada 42 kira ultra lah. Betul. So 84 UiTM Ultra, saya join Eco Trail 50 km, saya join larian trail Camelback Ultra Trail 50 km and then MMTF 100 km. Wow, okay. Kita bercakap pasal 50 km. Aku ada perasan kat posting kau yang kau habis dalam masa 7 jam lebih ke 6 jam? 6 jam setengah untuk first 50 km. 6 jam setengah untuk 50 km. Time tu dia road ke dia campur-campur trail? Dia mix terrain, ya. Dia mix tau. Dia mix trail. So maksudnya ada jalan, ada off road. Betul. 50 km 6 jam setengah. Kalau korang nak tahu,
Standard Chartered KL Standard Chartered Ultra Full Marathon 42 km dekat KL atas jalan tar, maksimum dia adalah 7 jam. Betul. Alright. Dan itu pun tak ramai juga orang yang sangkut. Okay, 7 jam tu kira macam kalau dapat habis bawah 7 jam tu kira power lah. So Fazli ni bukan 42, 50 km off road, on road 6 jam setengah. Ya, alhamdulillah. Dan tu ada placing ke? Dia sebenarnya untuk first 50 km Eco Trail Putrajaya tu dia ada macam cerita lawak sikit lah. Sebab untuk first event tu memang saya tak ada target apa-apa sebab saya tak sebab saya baru lagi dalam dunia larian kan. Tapi bila start tu orang banyak cakap lah macam orang tu laju, banyak elite yang join kan. So macam saya okay. Lepas tu elite tu apa? Saya tak peduli. Saya tak tahu sebab saya tak kenal orang lagi tu. So saya nak lari je. Lepas tu lari for fun je. Lepas tu tengok-tengok orang update dalam grup, saya masih top 10 lah, tempat ke-7 time tu. Dan sebenarnya saya boleh habis dalam bawah 6 jam sepatutnya. Tapi yang lawaknya sebab untuk Eco Trail Putrajaya, dorang over distance 2 km. Sepatutnya 50 tapi dia shoot 52. So sebenarnya sampai ke 50 km tu saya masih tempat ke-7. Wow. Lepas tu bila saya tahu over distance 2 km, lepas tu time tu dah start matahari dah start naik dah. Memang tengah hari dah time tu, memang panas. Lepas tu saya macam geram sikit lah dengan komiti sebab diorang bagi over distance kan. Sebab sebenarnya finishing line tu dekat bawah tu je. Memang kita orang dah boleh dengar orang dah, tapi dia sengaja lagi macam buat kita orang pusing. So saya geram dengan orang. Lepas tu saya macam okay, tak nak lari dah lah 2 km tu. So saya tunggu dekat betul. Lari dah, jalan je lah. Saya tunggu dekat stesen bas. Saya suruh salah seorang kita orang punya running team member lah bawakan air, saya nak minum. Lepas tu kita orang jalan sama-sama pergi finishing line. So memang drama jugalah untuk tu. Aqua Trail, Aqua Trail. Eco Trail. Kenapa dia panggil Aqua Trail lah? Eco Trail lah. Okay, cool. Interesting, sangat-sangat interesting. So lepas tu kalau event yang marathon you ada join? Ada. Event apa tu last year? First Twin City, lepas tu saya ada Chartered. Full marathon, dulu full marathon. Dulu full marathon. Mesti Twin City dulu kan? Twin City dulu. Masa full marathon tu berapa timing you? 5 jam. 5 jam. Agak slow lah. Itu kat Putrajaya kan? Betul. Putrajaya. Lepas tu Standard Chartered? Standard Chartered dalam 4 jam 40 macam tu. Macam 40. Wow. Power kalau bagi I dalam bawah 5 jam tu dah best lah sebenarnya. Full marathon untuk full marathon kan. Sebab mental game lah. Sebab personally bila you dah run dekat fully road macam dekat Standard Chartered apa semua, dan kemudian you pun dah try mix bila ultra tu mesti dia mix kan, dia off trail juga dengan road juga kan. Betul. You suka yang macam mana? Suka track yang macam mana? Nak fully road ke? Sekarang mungkin kalau tahun lepas kalau awak tanya saya, mungkin saya lagi prefer trail. Sebab dia macam banyak benda yang membuatkan larian tu kurang susah. Contohnya macam view yang cantik, faham tak? Dia betul. Macam naik bukit, lepas tu ada air terjun. So macam best lah sikit lari. Tapi mungkin tahun ni dia macam mix lah. Sebab saya banyak buat road tahun ni. So bagi saya mungkin still saya lagi tahun ni? Tahun ni baru bulan 2 tau. Berapa event kau masuk? Saya dah masuk 2 event dah. Semenyi 100 km dengan Lagong 60 km. Dia punya mileage event dia tahun ni sama dengan mileage event aku larian hari-hari tu. Aku baru clock 180 km untuk tahun ni lah. Tahun ni. Tahun ni sepanjang tahun lah. 2 bulan. Dia 2 event je. Alright. Bila kata pasal larian ni, tak kira lah you lari 5 km ke 10 ke, apatah lagi full marathon, apatah lagi ultra marathon, selalu cakap pasal preparation kan. Preparation dan sebagainya. Basically kalau setakat macam half marathon tu, saya dah tahulah apakah yang perlu kita buat. Sebab kita pun ada ambil training plan apa semua. So Isnin buat ni, lepas tu buat dia ni, ada interval lah, apalah, lepas tu long run apa sebagainya. Kita dah tahu dah agak-agak untuk habiskan 21 km. Which is sekian amount of mileage setiap minggu yang kita kena habiskan lah. Kalau macam, dan aku tak boleh nak brain aku punya pemikiran ni, kalau untuk lari 40 km full marathon, kita kena prep dalam seminggu tu paling sikit 100 km lah.
Maksudnya weekly punya mileage kita kena spend dalam 100 km dalam seminggu. Kalau half marathon dalam 40, 35 tu paling teruk, paling sikit lah. 40, 50 tu selesa. Kalau you ride untuk 100 km, berapa mileage you seminggu? Dia sebenarnya macam abang cakap kan 100 km seminggu. Dia mungkin depends on orang. Sebab sebenarnya macam sebelum saya first buat 100 km, orang cakap juga dengan saya macam, oh kau kena seminggu kena buat 100 km. Tapi untuk saya that's not the case lah. Sebab bagi saya nak buat 100 km tu agak susah sikit. Sebab masa. And then dia lagi senang injured. Bila high mileage kan? Untuk awal-awal lah. Lepas tu tapi first week tahun ni saya dapat buat 150 macam tu untuk seminggu, termasuk elevation. Maksudnya macam kita masuk trail dapat 5,000 EG dan lari road juga. 5,000. So dia macam mix lah. Kalau training seminggu berapa EG? Macam sekarang untuk bulan ni dah sampai 9,000 dah. 9,000. Aku minggu ni punya EG baru 120. 100 seminggu elevation gain. Dia 9. Untuk bulan ni je. Bulan ni saja. So kalau macam kita kata larian marathon, larian half marathon sebagainya, memang kata build base endurance lah. Aerobic endurance penting. Betul. Kalau macam bila kata ultra, lepas tu dengan you punya elevation gain yang sangat banyak, satu event 5,000 tak lari? Ada? 5,000 tu untuk event yang besar lah, untuk macam MMTF. Kalau biasa standard 2,000, 3,000 tu ada? 2,000, 3,000 ya. Wow, itu tinggi tau. So apakah selain pada base aerobic, what do ultra runner perlu ada dalam training dia untuk membolehkan dia membuat 2,000, 3,000 tu dengan mudah? So untuk ultra trail runner, paling penting sebenarnya dia macam lebih kepada strength training. So kita kena buat kita punya kaki dengan core lah yang paling penting. And then tangan pun, sebab kita akan pakai banyak kita akan pakai pole untuk untuk uphill. So tangan pun sebenarnya penting juga. So first strength training. So macam saya buat 2 kali seminggu. Ada masa 3 kali seminggu. And then kena banyak buat hill repeat lah. Masuk trail, cari elevation. Memang ataupun cari bukit je. Cari bukit je. Macam even macam untuk kita orang punya running group Komi, kita orang tak fokus lari flat. Kita orang memang setiap Rabu kita orang lari dekat Bukit Tungku, Bukit Kenny. Memang cari Kenny Hill. Oh okey. Memang cari gunung, cari bukit. Memang kalau lari road pun kalau ada elevation lagi bagus. Memang kena biasakan lari ni lah. Lari dekat makin bukit. Jumpa bukit makin bagus tau. Betul. Dia macam wah bukit jom. even untuk yang main road pun, yang macam full marathon pun sebenarnya macam hill training tu sangat-sangat sebab bila you dah adapt dengan hill, bila you dapat route yang flat, you akan happy lah. Betul. So just prep diri lah. Just banyak buat hill repeat je lah. Even macam kalau tak nak lari even Bukit Tungku kita boleh buat repeat 10 km, 15 km dekat situ je. Bukit Tungku tu sebenarnya macam yelah betul tu. Dia macam memang hub untuk orang train, memang hill repeat kat situ. Betul. Lepas tu dia ulang-ulang kat situ je. Wow, bila kata pasal itu training daripada segi preparation daripada training training. Kalau kita faham bila kita buat aktiviti lebih daripada 2 jam, sejam setengah, kita punya body akan deplete nutrition, akan glycogen, karbohidrat, sodium, garam kita perlu akan habis lah. Sebab tu bila aku suka tengok ultra ni, aku suka tengok je tau. Aku suka tengok adalah sebab apa tau? Aku tak pernah race yang macam ada macam F1 race tau. Macam ultra ni dia ada pit stop. Betul. Dia pit stop, kau duduk kat kemah kau, nanti tim kau akan buang flask air tu yang kosong, diisikan. Lepas tu dia tukarkan kasut, stokin, stokin kering dan sebagainya. Memang macam F1, macam racing. Dan kat situlah kau boleh nampak this runner makan lah apa benda semualah. Dan kalau macam kita running half marathon, every 45 minit satu gel. Kan? Betul, water station air. Basic lah. Benda-benda mudah. And semua segala benda tu kau boleh letak dalam poket je. Kan? Tak payah nak ada camel bag lah, apa benda tu semua kan. Paling teruk 42 km pun untuk marathon, still aku tak nampak lagi runner ni pakai camel bag apa benda semua. Sebab tak perlu. Memang water station ada. Kemudian dia punya gel sangat kecil, dan setakat full marathon untuk yang bawah 3 jam, bawah 4 jam ni, dia boleh ambil dalam 4-5 gel saja dah cukup. Dan
macam mana you refuel? Refuel ni adalah benda yang sangat penting dalam semua race. Dan Betul. dia juga terkena termasuk dalam training. Macam race you 100 km. Berapa jam you ambil? Untuk 100 km semenyi saya buat bawah 11 jam. Bawah 11 jam. Okay. Refueling macam mana? Cuba share sikit refueling untuk 100 km tu. Orang Okay. nak tahu. Untuk refueling, dia macam banyak mix and match. Saya banyak buat eksperimen lah. And then memang boleh cakap untuk road dengan trail dia agak berbeza sikit. Yeah. Sebab dia road kita macam boleh spend consistent energy throughout the race. Tapi untuk trail sebab bila naik bukit kita pakai lagi banyak energy. So, walaupun masa yang sama you akan pakai lebih. betul, trail dia lagi penat. So sebenarnya untuk road punya 100 km saya buat dia macam very simple. Saya sebenarnya macam saya tak suggestkan macam cola ataupun 100 plus, tapi saya guna energy drink mix daripada Martin. Okey, jom kita bawa apa benda yang sekarang ni sebelum shooting ni aku dah cakap dekat aku dah cakap dekat Fazli bawa benda-benda yang kau bawa lah. So ni dia ada dua. Aha. So untuk yang ni drink mix ni dia Drink agak mix. special sikit. Aha. Sebab dia bagi 320 kalori. Satu ni. Satu banyak tu agak untuk banyak 500 ml. Itu 500 ml. So satu ni 500 ml. 500 ml. Ini adalah brand yang Kipchoge pakai. Betul. Brand Martin ni adalah satu brand kalau dalam family gel dia T20 lah. Betul. Okay, so dia berapa kalori tadi? 320. 320. So macam compare dengan 100 plus dengan cola, dia tak bagi banyak kalori macam ni. Betul. So instead of minum air putih ataupun air-air macam tu, kita boleh minum ni lah. So untuk air ni saya isi dekat 500 ml punya flask. Lepas tu saya akan minum setiap 30 minit. Saya akan sip setiap 30 minit. Alright. So okay, basic macam So, simple kan? Macam lari biasa juga. 20 betul. minit 30 minit sikit. Betul, simple. Lepas tu second pula untuk energy gel. So kalau abang tengok energy gel ni, dia untuk ultra endurance. Betul. Roctane punya goo dia punya amino acid double. Betul. Caffeine dia pun lebih pada double, garam dia pun lebih pada double daripada goo biasa. Betul. Goo ni one of the brand yang famous tapi tak sedap. Sangat tak sedap. Tapi dia sangat complete. Even yang biasa punyanya harga RM8 pun lebih daripada kebanyakan gel yang ada dekat market. Lain market you boleh nampak ada carbs je. Lain tak ada. Tapi ini complete tau. So Roctane ni memang banyak lah. And setiap berapa minit you ambil? Yang ni saya akan bagikan ikut distance sebab satu dia mahal. Betul. So macam hari tu 100 km saya buat 15, 35, 70. Itu berapa kilometer? Sorry? 15 km, 15 35 km, 75. Itu untuk yang okay, setiap 15 okay. Sebab lagi satu, masalahnya dengan energy gel ni, so dia tinggi amino acid. So macam dia akan efek perut. Perut kacau. Dia macam perut jadi sensitif. Betul. So saya kena kurangkan sikit. Tapi dan untuk road, macam hari tu lepas 40 km saya makan bubur. Satu lepas cup. 40 km. Lepas 40 km. So kita kena makan je lah benda solid ataupun benda-benda carb yang tinggi lah. Betul. Alright. So bila kata suplemen on the go adalah air bertinggi karbohidratnya, kalorinya dan juga gel lah. Betul. Kalau dalam on the go. Kalau kira solid food juga, ada tak you bawa pisang ke apa benda ke dalam bag? Sebelum ni saya bawa onigiri. Okey, nasi dan pulut. So kita Melayu kan, kita nak makan nasi juga time lari. Kena ada nasi juga. Baru dia boleh go. Tak memang macam kita cakap pasal benda ni, I teringat my colleague arwah Adi Bano. Dia kena cakap dengan I kan, kalau tak makan nasi dia jadi bodoh. Dia macam tak boleh function ke apa semua kan. So itu nasi onigiri tu lah. Bawa jugalah. So dia kecil kan. So bawa macam tu je lah. Kalau 100 km punya race tu berapa you bawa? Biasanya saya bawa 3. 3 agak. Macam untuk trail, so itu untuk road. Untuk road mungkin satu bubur dah cukup dah ataupun nasi dah cukup. Tapi untuk trail saya memang kena lagi banyak makan lah. Macam hari tu MMTF saya bawa 3. Memang kilometer 30 saya makan. Kilometer 50 saya makan. 70 km 70 pun saya makan. Sebab memang penat. Memang kena makan kan. Memang untuk trail memang saya makan banyak lah. Memang makan banyak gila banding road. Memang penat. Average katalah macam 50 km berapa kalori burn dalam jumlah jam tu? 6,000. 6,000.
Itu 3 hari punya makan. 3 hari. So, macam Itu yang 50. kan? Kita makan kan? Itu yang 50 km. 50. Kalau yang 100 km, double lah. Double lah. Memang. Tapi untuk road, hari tu untuk 100 km road memang 6,000. 6,000 kalori saya bakar. Tapi Lagong 60 km pun 6,000 juga. Memang trail memang pernah jalan macam lah. Memang kena makan banyak. Okay, so memang kau dahsyat juga benda ni apa nak tanya dia, aku lupa dah. Simple as macam bila kata trail ni, trail pula, ultra ni, masa dia tak ada yang bawah 7 jam lah, obviously. Kalau yang 80 km apa benda semua tu kan. Tak ada. Marathon, kita kat Malaysia ni satu je masalah, dia panas. Betul. So bila kita panas ni, kita akan start awal gila tau. Alright, awal gila dan membuatkan kita punya jadual nak makan pun semua tu kelang kabut. Betul. Marathon paling awal dekat Malaysia yang saya tahu, Penang Bridge 1:30 pagi. Oh, awal. So aku tak tahu bila dia tidur, bila dia sarapan tu aku tak tahu. So memang kebanyakan memang aku rasa tak tidur lah. Kecuali memang dia pukul 5 petang tu dia tidur, lepas tu dia bangun makan ke apa. Dan itu satu masalah. Macam Standard Chartered pun start full marathon dalam 3:30 pagi. Kalau 3:30 pagi, you kena bangun buat 1:30 pukul 2 kena bangun. Sebab you kena makan. Kena makan. Macam ultra marathon punya, kita ambil yang 100 km tu lah, yang baru-baru ni kat mana, Lagong. Lagong 60. Semenyi 100. Semenyi tu you start pukul berapa? Pukul 4 petang. 4 petang. Okay, pukul 4 petang. So at least bila dah start lewat macam tu, kita adalah masa untuk makan sebelum tu apa semua kan. Habis saya habis dalam pukul 5 macam tu. 5 pagi. Sorry, dia start pukul 5. Pukul 5 lebih saya habis sebelum pukul 5 lah. Alright, sebelum subuh you dah settle lah. Betul. Okay, faham. So memang bila kata dah over the night tu, memang perasaan mengantuk memang tak ada lah kan? Ada ngantuk ke? Ada. Sebenarnya untuk, tapi itulah beza dia. Untuk road saya tak rasa ngantuk sebab memang kita bergerak all the time. Tapi untuk trail macam sebenarnya kan dia macam ada macam benda yang saya selalu perlilah saya punya kawan-kawan pelari ultra yang lain. Sebab ada satu orang ni nama dia Abah, dia suka tidur dekat trail. Macam MMPF dia tidur berjam, lepas tu dia sambung lari tidur. So kan sebelum ni kan saya macam banyak lah perli dia macam best lah lari ultra boleh tidur, faham tak? Kalau lari full marathon mana boleh tidur kan? Tapi sampailah saya buat Lagong bulan ni. Lepas tu saya memang rasa ngantuk. Memang faham apa dia rasa. So kan Lagong kita orang start pukul 5 juga. Betul-betul lepas asar. So kan by jam 12:30 malam tu memang ngantuk. So kan macam kita orang uphill tu rasa macam halusinasi dah, faham tak? So dia macam ngantuk tapi kita kena bergerak juga. So kan memang sampai puncak je tidur 2 minit. Sebab memang Lagong dia loop ke? Loop jugalah. Satu loop berapa? Satu loop 12 km 800 elevation. Kita bercakap pasal distance, dah cakap pasal preparation dan sebagainya. Bila orang kata pasal larian ni, bila kata larian ni senang, murah. Itu kalau you lari kat taman lah. Betul. Kalau you lari kat taman pusing-pusing tasik, insyaAllah murah. Tapi bila kita sampai level macam Fazli, dia kompetitif dan bila dia kata distance pun dah bukan main-mainnya distance. It's going to be very very costly juga. Betul. Okay. Sangat. Costly macam ni salt stick ni kan. Electrolyte ni kalau you tengok dia untuk potasium, garam dan sebagainya, berapa satu botol ni? Tu 100. 99 RM99. Dan average satu race berapa biji you makan? Yang ni dah kurang dah. Mostly yang ni lah. Sebab dia ada garam kan. So RM16. Yang ni mungkin saya perlukan 2 RM50. Yang ni 3 dalam RM60 juga. 110 untuk makanan. Nutrition, suplemen tau, belum makanan lagi. Belum makanan bubur ya, betul, nutrition tau. Itu je satu hal lah. Itu standard lah. Sebab tu dalam episod kali ni juga special sikit. Aku juga suruh Fazli bawa bila kata preparation tu, macam aku kalau lari biasa kata mana-mana runner lah, benda yang penting kasut yang kena bawa lah. Untuk pergi lari, kalau lari kau tak ada kasut kan, kasut. Lepas tu kalau macam aku earphone, headphone, earphone dengan topi.
tak panas. Bukan, kadang tak lari malam pun. Oh. Tapi sebab kalau tak ada topi, perlu senang masuk mata. Ya, kalau Kacau. ada topi dia akan So itu adalah tiga barang yang kena aku ada lah. Bila macam aku pergi outstation ke apa kan, kasut dah bawa, apa semua dah bawa kan. Bila headphone tak ada, terus macam alah malas nak lari lah. Betul. Teruk gila. Okay, macam Fazli kan, aku dah suruh dia bawa 3 barang kalau dia masuk mana-mana kan, apa pun event pun, apakah barang yang kau wajib ada. Okay. Fazli datang dengan assistant dengan kawan Dengan kawan saya. Okay, so untuk Ultra, barang dia memang banyak gila. Tapi benda ni mostly macam one time investment lah. Betul. So, tak dia pakai bag sekali tahun depan tukar kan. Betul. Okay. So macam yalah, bila one time investment worth it lah kalau kita nak spend mahal sikit kan. So sebenarnya untuk bila abang tanya top 3 tu, benda first yang saya terfikir pun memang sama Earphone. juga. Earphone. Earphone. Sebab kita lari 100 km, kita lari 12 jam ataupun 16 jam. So memang lagu tu perlulah untuk teman. teman. Betul. Kalau kita lari marathon ke half marathon ke banyak orang yang boleh lari sama laju dengan kita, dan kita dah berlari sama-sama. Boleh teman. Betul. Macam Ultra ni kadang-kadang you akan end up seorang. Betul. So macam headphone, you pakai headphone apa tu? Saya pakai Shocks yang Pro So tapi sebenarnya apa yang saya belajar untuk Ultra, so kita tak nak dengar lagu sepanjang 100 km tu. Shocks. So saya akan pakai dia lepas 50 km. Sebab awal-awal 50 km kita masih bertenaga, kita masih motivasi pun ada lagi. Motivasi ada lagi. So saya akan simpan dia sampailah saya betul-betul dah rasa tak ada motivasi lah, macam dah malas lari. Itulah So baru saya pakai. Good idea. So kan kalau kita pakai daripada awal, kita macam benda tu sama je, constant je. Nanti akan bosan juga. Akan bosan, betul, akan bosan juga. Macam alah bising lah. Bosan tu hal lah, dia takut bateri habis. Betul. Itu pun satu juga. Bateri habis. Alright, so itu first headphone lah. Okay, kata pakai headphone, apa yang you dengar dekat dalam running? Lagu ke, podcast ke, apa benda ke? Saya suka dengar lagu. Tapi mungkin berbeza dengan orang lain. So orang biasa nak dengar lagu yang uplifting, yang macam very rancak kan. Betul. Tapi saya suka dengar lagu jiwang. Lagu slow, ballad. Lagu jiwang Indon terutamanya. Galau lah. Galau. Betul, galau. Tak, aku pun suka benda-benda yang tak uplifting. Sebab apa tau, masa aku nak start belajar lari, kita dengar lagu, kita tend to lari laju ikut lagu tau. Betul. Lepas tu kita tak sedar yang kita dah lebih pada zone yang sepatut kita lari. So itu macam bahaya lah, especially kan, untuk orang badan besar lagi, apa benda semua. betul. So end up aku akan dengar podcast, aku dengar apa nama ni panggil ni, stand up comedy, apa semua, ceramah. Ceramah pun best. Ceramah dalam podcast channel tu lah. Sebelum dalam podcast channel tu ada ceramah, memang akan termasuk dalam playlist. Layan lah, dia akan relax lah. Betul. So macam you, Fazli akan dengar lagu galau, relax apa semua. Betul. Dan sebenarnya scientific dia, sebab ialah lagu galau dia akan so dia macam very menenangkan. So kita punya heart rate pun dia takkan mencanak lah, naik lah. So dia rasa tenang je. Lagi-lagi bila lari trail dalam hutan, so dia memang masuk lah lagu galau dengan hutan. Kena. Okay. Next item. So next item, sebenarnya benda ni dia bukanlah mandatory, tapi dia require mungkin recommendation. Tapi dia first aid. Tapi kalau ada certain race memang dia kena bawa kan? Dia memang recommendation. Bukan. Sebab aku ada perasan macam kena ada. Betul. So apa benda yang you ada? Sebenarnya saya ada macam spray, saya ada Yoko, saya ada Panadol, ubat sakit perut, untuk apa namanya, untuk hidung kalau selesma. Tapi bagi sebab ada orang dia kalau nak ambil laju kan, dia hisap benda tu, faham tak, yang ubat yang panas tu, angin berangin sejuk. So kan diorang memang naik bukit laju je. Ataupun diorang pakai yang benda tape dekat hidung. Dia buka kita punya rongga tu kan. Tu best tu. Saya tak pernah try. Tapi so hari tu saya race dekat Indon, dia sejuk. So macam pakai benda tu function lah. Dekat mana, dekat Bromo. Itu gunung kan? Gunung Bromo. Berapa kilometer tu? Yang tu pendek je, 25. Tapi EG 500. Tak tinggi sangat. Sebab dia lebih trail lah, dia berkawan trail lah. Trail yang laju sikit lah. Dia fast trail lah. Fast trail. Kenapa ni? So untuk first aid, saya rasa untuk sekarang ini yang paling penting lah. Ini sebenarnya krim anti melecet. Yes, chef safe ni. Chef stick. Sebab sekarang
syukur alhamdulillah untuk lari saya dah kurang rasa cramp. Jarang lah. Even macam hari tu lagong semenyi saya tak cramp langsung. Okay. So bagi saya macam yoko-yoko spray saya dah boleh letak dekat tepi. Bukan priority. Bukan priority. Tapi bila dah main macam longer distance, memang krim anti melecet ni memang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita cramp, kita masih boleh makan, kita makan Betul. salt stick, semua dia recover kan. Recover. Tapi kalau kita dah dapat blister Melecet dekat mana-mana nak lari tu 3 hari memang lah. betul. So kan memang and then memang saya rasa kalau macam melecet dekat mana-mana dia akan ganggu rest lah. Memang kita boleh DNF sebab benda tu. Betul, mental kan. Kacau mental kan. So bayangkan lari, lepas tu kaki kita dah terkupas-kupas, lepas tu kita nak lari macam mana kan? Sakit tau, dia sakit. Betul. Lepas tu macam Fazli cakap lah, kalau you cramp, you boleh rehat. You boleh duduk, spray lah, apalah, apa benda semua tu, end up okay, you boleh bangun balik, boleh sambung walaupun sakit. Kalau macam melecet, berdarah kot. Betul. Sebab tu kalau siapa yang tak tahu, siapa yang tak pernah tengok, aku dah tengok banyak kali actually, nipple chef. Betul. Semua rasa benda tu macam pelik tau. Tapi kalau kau lari, kau tengok event marathon, kau akan nampak Berdarah. orang berdarah kat puting. Betul. Bukan sebab apa tau. Sebab dia belaga dengan baju dia. Betul. Itu satu. Ada yang aku tengok dia sendiri kat KLCM, dia punya pino ngam-ngam kat titik dia. So dia Dia pakai baju colour grey, lepas tu merah je. Aku macam aduh. Sebab aku kat finishing line aku ambil gambar. Memang dahsyat ke. Betul. And bila kata melecet tu, so ini you letak dekat kat kaki lah. letak dekat kaki, dekat celah-celah celah kangkang, mana yang lepas tu dekat ketiak lah. Betul. Kan mana-mana. Lepas tu macam pakai vest kan. Even macam dekat collarbone ni pun dia boleh melecet. Betul. Lepas tu saya pakai macam pole tu, nampak tak merah ni? Dia Oh, melecet dia juga tali. kadang-kadang. Dia punya tali tu. Melecet juga. So memang banyak benda lah. Yelah, sebab benda bukan sejam, bukan 2 jam, bukan 3 jam, berjam-jam. Okay, interesting, kita ada what they call this, krim anti melecet. Lagi apa yang kita ada? Okay, so untuk last kita ada ni lah, pole. So benda ni mungkin untuk ultra trail ataupun road lah. Dia macam pole lah daripada Silva. Okay, Abang nak saya keluarkan ke? bawa keluar tengok sikit. Sebab dia nampak special, sebab dia carbon fiber. Betul. Mesti mahal. So ni Dari kiri kanan ada 2 lah. So dia agak ringan lah. Dan dia senang ringan. nak disassemble. Betul. So biasa kalau kita beli yang Deka untuk macam jalan punya, dia berat. Lepas tu dia susah nak pasang. Macam ni kita just macam orang buta. tarik. Lepas tu dah siap. Macam tu je. Lepas tu senang gila nak bawa. Ringan. Berapa ni? Dalam 800. 800 tau. Dia ada yang murah. Tapi saya tak, kalau untuk kompetitif saya tak galakkan lah. Yelah, sebab every gram matters kan. Lepas tu kalau saya cakap lah, kalau 10 km tak apa, 20 km tak apa, sampai 100 km you berjalan pun, you bawa beban yang sama tu berulang-ulang beribu kali. Lemu. Even kalau kita bawa phone lari pun macam ya Allah, lama-lama macam tangan pun dah so tak ada. So tu lah 3 benda yang important lah. So semua ni kita akan bawa dalam ni lah. Dia panggil apa ni? Hydration vest. Hydration vest. So hydration vest ni dia dari Salomon. Dalam ni kau boleh letak camelback punya air dan sebagainya lah. Betul. Flask sini, flask kiri kanan. Tapi benda ni mandatory lah. So saya tak masukkan dia dalam top. Betul, sebab ni memang kalau kau tak ada kau mati lah. Betul. Sebab kalau macam stick tu, you boleh pilih untuk tak pakai. Ada optional. Nice. Betul. Tapi sebenarnya kan macam 3 barang ni, ada satu barang lagi yang paling penting. Apa dia? Saya kena bawa. Apa dia? Which is support daripada saya punya teammate. Wow. Boleh tak saya sebut nama orang? Sebab kan macam abang cakap kan, ultra ni dia macam sport yang sangat lonely, isolate kan. Bila kita kat track tu memang. Lepas tu macam, sebab saya bayangkan kalau saya tak ada support daripada teammate, dia tak rasa best pun. Saya tak rasa nak buat ultra pun sebenarnya. Dia tak bermakna. Dia tak ada bermakna. So macam bila buat ultra menang, kita boleh share dengan kita punya teammate. Lepas tu macam abang cakap lah, bila diorang jadi pit crew kan, ataupun jadi crew, diorang jadi part of that race. Betul. Kita race sekali dengan diorang. So itulah bestnya. So saya nak sebut je lah nama-nama tim-tim Komi yang banyak membantu saya. So saya akan sebut dengan laju. So kita ada Arol, Mira Aris, Mira Husna, Sarah, Iqbal, Paan, Lim, Oja, Kalisa, Afiq Aris,
Faiza, Bella, Abah, Asrul, Ilya, Mira, Baharum, Repjo, Mimi, Captain, Ada, Nazri, Rizky, Sheila, Noor, Najmi, Hafiz, Kas. So thank you semua sebab sebenarnya daripada first saya punya UiTM Ultra lagi diorang memang ada lah, daripada saya punya first Ultra lagi Kalau diorang. ni semua nama dah sebut Dah sebut dah. Kau bayangkan dia siap tulis tau. Kalau nama tertinggal tu, Betul. sorry lah. Kau mungkin kurang support time the race tu. Alright, it's a support system lah. Support betul. system. Betul, macam lagi satu benda yang aku suka bila pasal ultra marathon ni, dia punya dia macam team event. Sebab apa? Bila aku tengok full marathon bila runner apa semua kan. Yes, dia ada coach, ada apa semua tu lah. Orang bagi dia air dan sebagainya. Tapi macam Kipchoge pun kau boleh tengok kalau kat Berlin pun orang yang bagi dia air tu seorang je. That Santa Claus tu yang naik basikal yang kejar dia apa semua tu kan, dia seorang je. Dan and sebab lagi satu, dia adalah bukan loopnya race dan susah lah untuk team dia semua gather satu tempat untuk tunggu dia. Betul. Macam ultra ni kebanyakan dia loop. So banyak station kat satu tempat. Lepas tu jadi macam pit crew lah. Dia spot apa semua. Dan aku jumpa ada few kawan juga yang dia tak lari full ultra marathon tapi dia spot teammate tau. Which is siap berkemah semua tau. Ada kemah apa benda semua. Memang macam cakap lah, memang tidur sana apa semua kan. Memang community yang the next level lah. Dan sebenarnya nak jadi support crew pun perlukan skill juga. Sebab macam hari tu untuk Lagong memang saya save banyak masa sebab kru-kru sangat membantu. Faham. Sebab yalah macam contohlah macam sampai je dekat stop tu saya just terus duduk rehat tidur. Dorang semua bawakan makanan, air, dorang dah tahu dah apa yang perlu dibuat. Kan? Sebab kalau dia tak tahu pun takkan nak tanya juga betul, kan. macam apa lagi nak ni? Apa lagi? Okay, bila cakap macam tu kan, kenapa kru yang kompeten sangat penting? Sebab these people yang run lebih daripada 8 jam 7 jam punya race ni, kau dah tak boleh cakap dengan orang dah. Kita tak boleh fikir dah. Tak boleh faham. Sebab tu all this marathon runner, aku tengok banyak video yang race sampai 150 200 km yang macam-macam ni. Bila sampai ada persimpangan nak kena ada tu ke apa benda semua, sampai kena marah, kena jerit, kena tarik tau. Sebab diorang ni dah block, dah zone out. Dia dah zone out. Dia memang tak fikir apa, dia tak layan kau dah, dia memang tak peduli kau siapa, kat mana kau ada situ, dia dah tak peduli dah. Kerja dia lari je. Apa orang bagi dia makan. Dia nak buka stokin pun dah tak reti dah. Dah pakai stokin dah tak betul dah. Actually benda tu bukan setakat ultra runner saja. Aku tengok member-member aku yang buat full marathon pun, half marathon ke, lepas habis race tu tak payah kau nak pakai panggil nak ambil gambar, tak ada dah. Kan, tak ada dah. Dia dah tak boleh fikir dah. Memang kau kena bagi dia duduk, bagi dia masa, baru dia boleh start balik kan. Betul. Sebab apa benda yang manusia-manusia ni buat, tak ramai orang boleh buat. Bila kita cakap pasal larian ni, okay, senang cerita lah Fazli. Kita tanya saudara kita, tak pergi jauh, saudara kita, family kita, tanya 10 orang, berapa hari ni yang dah lari 5 km? Kan? And then mungkin orang pun tak boleh brand nak lari 5 km. Untuk apa? So kalau kita tanya 10 orang member kita, kawan-kawan kita, 10 orang tu belum tentu boleh bagi 10, kau nak kumpul 3 pun belum tentu boleh. Susah. Itu 5 km. Belum lagi tanya 10 km. Sebab tu orang-orang macam ni, dia belong to a community. So barulah dia rasa macam dia ni taklah orang gila. Okay, kalau dia buat seorang-seorang, dia akan rasa macam bodohnya aku ni buat seorang. Tapi bila dalam community, dia tahu okay, bukan aku seorang yang gila macam ni. Then masuk geng-geng half marathon, dan masuk geng full marathon juga. Lagilah tak ramai manusia. Less than 1% daripada makhluk muka bumi ni. Belum nak kata 100 km. Betul. Even macam dalam running group, nak cari yang buat ultra tak sampai 5, susah nak jumpa. Kan? Macam Komi tu ada dalam group tu yang you sebut tu, berapa orang? Ada 20 orang, 15 orang? Dalam 30 sebenarnya. 30 kan? 30 orang tu pun yang 100 km boleh kira. Tak sampai 10 kan? Mungkin tak sampai 5 tak sampai 100. 5 orang 5. Tak sampai tau. Not even 10% tau. Itu dalam community, dalam circle tau. So apa yang diorang buat dia memang luar pemikiran manusia normal lah. Betul. Tak ada orang waras nak buat ultra. So kenapa you buat? Sebab mesti dia rasa something kan. Dia macam, mungkin soalan ni saya tanya daripada dulu lagi. Macam kenapa nak buat ultra? Tapi satu sebab apa yang
mungkin dia macam satu dia agak rewarding sikit in terms of kita ada rezeki dekat Ultra banding event-event road yang biasa. Sebab syukur alhamdulillah macam boleh podium, dapat banyak opportunity. Lepas tu so itu mungkin dari segi reward tu lah. Tapi macam mana nak cakap ya? Dulu saya just nak try macam kan kita ada cakap macam try to push beyond your limit. Yes. So itulah antara sebab awal-awal dia. Tapi sebenarnya awal-awal memang macam saya cerita, dia natural. kita just nak buat je. Okay, And then bila along kata, the way mungkin kita found the reason lah faham. kenapa kita nak buat. Bila Fazli dah kata nak push your boundary kan, nak push boundary, dah jumpa belum boundary tu? Ada kat di mana satu ketika tu you tengah race ke, you tengah apa ke, you macam apa benda ni tu, tak boleh tu, memang bong habis memang. Pernah tak? So far tak lagi. Rasa tu ada, rasa tu ada. nak macam tak boleh lah, macam tak boleh buat dah. Tapi dia macam tu lah, nanti habis stress daftar lagi, buat lagi. Tapi mungkin kita akan explore lagi banyak lah tahun ni. Sebab sebenarnya weekend ni nanti saya akan buat 160. Weekend ni ada apa 168 km 100 miles 100 miles punya dekat itu, Road 68. Okay, event lah. Event Alright. Hari apa ni? Hari Ahad ni? hari Sabtu. Hari Sabtu. So itu saya punya first 100 miles. And then seminggu lepas raya saya akan buat 250 km. 250 km itu event juga? Event juga. Event apa tu? TT Ultra. TT Ultra. Kat mana? TT Wangsa. TT Wangsa. Dia area situ lah, dia buat looping. So 250 km. So kalau macam tanya pasal boundary, itulah sekarang saya tak boleh nak set mungkin 100 miles saya punya boundary sebab saya tak buat lagi. Kan? Lepas ni baru tahu. Lepas ni baru tahu, dah buat baru tahu. Macam tu lah. Faham. Kau bayangkan dalam masa belum setengah tahun dia dah aku tak payah tanya lah, apakah planning dalam masa 1 tahun 2 tahun ni. Memang tak terjangkau sebab 250 km tu dah daftar lah TT tu masa. Wow. Dia kategori tu ada berapa banyak kategori? Ada 250, lepas tu ada 200 paling dekat. Paling dekat tak pasti, tapi tak silap berapa TT Ultra? TT Ultra paling pendek 50 kot. Macam tu lah. Kan kau tak dia memang event ultra. Kan event ultra kan. Wow. Bila bercakap pasal kita dah cakap pasal barang-barang apa semua. Kita tahu barang tak murah dan sebagainya. Kos perbelanjaan tu setakat ni you dah lari daripada tahun lepas secara kompetitifnya. Betul. Bila you lari, you pergi event 4 event yang major, yang ultra distance. 4 tu semua dapat placing ke macam mana? 3 dapat placing. 3 dapat placing. Sorry. Top untuk tahun lepas mungkin 2 je, UiTM Ultra dengan Camelback. Camelback tempat kedua, UiTM top 10. Putrajaya macam saya cakap, saya buat drama, so time tu top 20 lah. And then untuk MMTF, sebab itu debut first 100 km, so memang saya just macam nak rasa je distance 100 km, tapi dapat top 20 lah. Top 20. Okey lah. Okey, top 20 tu 18 jam. Top 20 tu kira dalam page yang sama tau. Betul, kan? betul. Kalau check result kan. Aku kalau check result dekat page yang dua terakhir. Itu pun sudah bangga lah. Sebab apa bangga? Sebab tak last. Betul. Okay, so cost. Bila kata cost, entry fee itu pun kalau standard biasa pun dah 100 lebih. Kita bukan ambil kalau marathon biasa. Biasa. Kan half marathon betul. 140. Kalau full kalau ultra marathon punya distance ni berapa average cost punya entry fees? 500. Ush. Kalau masuk 4 marathon event biasa. Betul. 500 untuk mungkin event-event yang besar macam, sebab kita ada Grand Slam which is 4 event yang kita kena complete untuk dapat title Grand Slam. So mungkin yang tu memang biasanya mahal lah dalam 500. Tapi macam UiTM Ultra dia macam 100 pun masih bawah 400, 300 macam tu. Sebab yang tu agak affordable lah, so macam ramai yang join time tu. Itu entry fee. Betul, entry fee. Belum lagi nutrition, belum lagi barang-barang gear dan sebagainya. And Fazli dah start dapat sponsor? Tengah berusaha lagi. Okay, so kalau kata-kata Fazli berusaha tu memang individu lah, secara individu approach company ke. Ada tak company-company yang dah approach you untuk sponsor ke apa ke?
Sekarang tak ada lagi. And then sebenarnya macam untuk saya, sebab saya dalam grup komi, so memang kerja saya lari je. Yang bantu cari sponsor kawan saya Mira Husna, saya punya captain Adhan Azri. So biasanya yang buat PR after semua lah. event after event diorang yang akan, sebab diorang lagi banyak connection. So diorang lah yang akan cakap, oh kita ada atlet nak sponsor ke tak, macam tu lah. Diorang yang akan bantu approach lah. Saya memang lari je. Dan So sementara Fazli tak diikat lagi. Sementara tengah murah ni. Kalau dia dah diikat, jadi mahal. Betul. Dia jadi mahal sebab nanti you nak kena commit kan. Okay, memang nak kata pasal sponsor tu sebab benda ni bukan murah, and Fazli pun competitively compete dekat races macam ni, and bantuan dari segi macam-macam, anything will help kan. Betul. Apa-apa bantu. Dapat sponsor gel ke, sponsor sarapan, sponsor energy bar ke, Energy bar, betul. It helps a lot lah. Betul. Tak ada bantuan yang saya rasa macam tak membantu lah. Macam walaupun sekecil mana pun memang sangat-sangat membantu. Sebab Fazli placing kot. Kan? Ya, Alhamdulillah. Kan? Ya, betul-betul. So, far, lepas ni memang you kena content kena kau-kau. Betul. Content kena kau tau. Content kena push gila. Betul. Sebab macam terus terang, macam diri aku, walaupun aku lari tak power benda semua, tapi ada yang support, suka sebab content. Betul. So untuk orang yang macam Fazli, kau boleh perform, kau boleh buat video, kau kena push gila babi je. Betul. Alright. Okay, Fazli, bila kata tentang pengalaman kan, you dah start race dah beribu-ribu kilometer. Ada tak race yang macam yang you bangga gila, you happy gila lah, macam bestnya, walaupun tak kira lah apa benda, ada tak one race yang particular? One race ya. Boleh tak saya buat 2 race? Tahun boleh, ni tak dengan masalah. tahun lepas. Boleh. So sebab tahun ni untuk Semenyi itulah, Semenyi 100 km. Sebab dia macam, sebab untuk 100 km road saya memang agak berhati-hati, sebab dia agak bahaya sikit lah banding trail. Sebab trail kita boleh take our time, banyak masa untuk recover. Tapi untuk road dia memang continue je. Dan bila dapat buat sub 11 jam untuk 100 km tu, sangat, dia macam achievement yang bagi saya pun agak besar. Dan untuk saya nak buat balik timing tu pun mungkin agak susah. Faham. Dan daripada situlah macam saya rasa macam orang dah start notice sikit. So macam banyaklah orang cakap congrats, and then macam bila saya jumpa depan-depan pun banyak orang cakap congrats lah. And then memang untuk event Semenyi tu memang first untuk Malaysian memang nombor 1. Sebab orang yang beat saya tu orang daripada China. Wow. So itu open punya kategori. Ya, open punya kategori. For kategori yang lokal Malaysia, memang open? saya You first lah? you Fui, dia first kot. Betul. Wait. Itulah I pun tak sangka, sebab kan macam biasa kita cakap untuk ultra Itu first 100 first 100 first 100 road. Untuk debut betul, Untuk division first, okay. Alright. Sebab macam biasa kita akan cakap macam uncle-uncle Cina yang macam yang the veteran, biasanya diorang akan lagi power. Tapi memang most of the time memang diorang lead lah, sampai kilometer 50-60 diorang lead. Uncle-uncle Chinese kan. So macam bila dapat first Malaysian, just and then dapat buat timing tu, memang saya rasa macam berbaloi lah. Semua sacrifice, semua training yang saya buat sebelum ni. Semua. Wow. Lepas tu dari tahun lepas? Tahun lepas pula Bromo Indonesia. Indonesia. Sebab yang tu saya kena sponsor oleh Athletics, sebab saya menang dorang punya giveaway. Oleh Athletics. Dengan Matan Ration. So dorang sponsor dari segi entry fees dengan flight ticket. Ui, best lah. At least something lah kan. So dan sebenarnya untuk Bromo Race tu, itu first time saya ke Indon. Saya tak pernah ke Indon sebelum ni lah. So macam first time sampai Indon, first time event. Compete. Betul. Itu first event ke luar negara? Betul. Nice. Untuk competition. Lepas tu dapat placing top 3. Uish. Top 3. Top 3. Top 3. Betul. Lepas tu dia macam kongsi stage dengan Topik Hidayat, pemain badminton dari Indon. So macam itulah, itu memang antara memorable race lah. memorable lah. Damn. Tahun lepas tu. So tahun ni lepas. ada lagi plan ke outstation ke apa dia panggil tu, runcation lah. Runcation. Luar negara punya race. Sabah kira runcation? Tak. Sabah tak. Tak betul balik kampung. Betul, itu kamu saya. So far tak ada lagi sebab dari segi kos lah. Tapi mungkin kalau ada giveaway, ada orang nak sponsor, saya akan pergilah.
flexing kot kan. Betul. Apa lah korang ni. Bila cakap pasal Sabah kampung, dah berapa kali naik Kinabalu? Tak pernah. Dia dah naik Bromo, naik apa? Betul, saya dah naik Rinjani, naik Bromo. Rinjani. Kinabalu tak nak naik lagi. Tak pernah naik lagi. Rasa mesti mudah kan bagi you. Boleh kan? Boleh lah. Dia itulah sebab yalah orang cakap Kinabalu banyak tangga kan. Sebab dia tak adalah teknikal sangat kan. Betul. Alright. Tak ada lagi lah. Abang dah naik Kinabalu belum? Tak pernah. Tak pernah. Tapi plan tahun lepas. Lepas tu macam mana kita, sebab tahun lepas pun tak fit lagi. Sekarang ni dah start apa semua tu, InsyaAllah akan plan lah for that. Good luck. So siapa nak sponsor Fazli naik Kinabalu, boleh buat konten kan. Saya lari dah ke atas. Mana agensi yang buat trip ni semua kan. Kau tak ada konten yang naik berlari. So Fazli lari ni atas. Interesting. Fazli, so apa plan you for this upcoming year? Kita pun baru start tahun, baru masuk bulan 3, belum masuk bulan 3 lagi. Ada panjang jauh lagi perjalanan. Apa you plan untuk tahun 2024? So untuk 2024 saya punya plan yang utama adalah untuk kejar title Grand Slam. Okay. So, cerita sebalik, Grand Slam tu kena masuk berapa race yang major tu? Okay, so Grand Slam dia ada 4 race yang major: Semenyi Ultra, Route 68, Langkawi Ultra dan Sekinchan Ultra. Dan semua race ni kena buat 100 km punya distance dan kena complete dalam tahun yang sama juga. Wow. So Semenyi dah settle kan? Semenyi dah settle, champion. Alhamdulillah. Next, Route 68 weekend ni. Route 68 weekend ni, alright. Langkawi bulan 5. Sekinchan bakal announce. Wow, okay. Wow, itu adalah 4 major race untuk dapat title Grand Slam. Betul. You complete 100 km punya event. 4 dalam masa tahun ni juga baru Fazli akan digelar sebagai Grand Slam punya title lah. Betul. Dekat Malaysia ramai tak yang nak hold that Grand Slam? Saya tak tahu juga, tapi mungkin tak sampai 30 atau 50 kan? Sebab saya tengok dekat FB. Sebab itulah macam tahun-tahun tak sampai 20 orang kot yang dapat complete setiap tahun. So yang susahnya dia kena buat tahun yang sama. Betul. Lepas tu jarak dekat-dekat. Macam kita akan ada clash dengan event lain kan. So itu yang susah sebenarnya. So Fazli punya major, apa dia call it, target, main priority untuk races is this 4 major lah. Betul. Sebab saya dah buat 2. So kalau saya tak complete lagi 2 tu kan macam weekend ni. Weekend ni kan. Okay. So macam kalau saya tak continue another 2 event, dia akan sayang lah. Dia akan hilang macam tu je. So saya kena habiskan. Wow. Okay. Itu tahun ni punya target lah. Alright, what about another lagi 5 tahun, 3 tahun lagi? Sebab Fazli muda lagi, belum 30 lagi. Betul. So apa plan you dalam sukan larian Ultraman ni? Ultraman ya? Saya sebenarnya macam another target is another 2 years saya nak buat Ironman. Wow. Okay, lagi 2 tahun Ironman. So itu memang bagi saya peak of endurance punya sports lah. Betul loh. Susah kan. So Fazli sekarang pun masih dah start swimming, bicycle semua dah? Bicycle tak ada lagi, tapi saya start swimming sebab saya ada swimming pool dekat kondo. So macam saya training sendiri je lah. Betul. So tu another 2 years. Tapi in terms of ultra marathon, kalau boleh saya nak join coast to coast punya event. Coast to coast. So sebenarnya diorang ada tahun ni, dalam tak silap saya dalam bulan 6 coast to coast. Tapi dari segi dia punya cost, entry fees dalam 1,000. Wow. Kena cari kru, support kru yang memang boleh stay 5 hari untuk event tu. Betul. Sebab dia cost to cost, kita akan buat daripada Lumut ke Terengganu 400 km. 444 km. Wow. So itu sebenarnya macam impian saya lah. Sebab nama TikTok saya Fasranfa. So itulah, saya macam kalau boleh saya nak inspire orang untuk lari jauh, bukannya lari laju lah. Okay. Lari lebih jauh. Lari lama, lari jauh. Betul. Sebab bila kita lari lagi jauh, lagi kita tahu macam-macam benda. Kita jumpa macam-macam benda. Kan? Bila kita lari jauh, benda yang kita boleh appreciate more lah. Betul. Kalau orang laju lah dapat. Tapi mungkin dia akan termiss benda-benda yang best sepanjang perjalanan dia. Betul. Kita akan lagi kenal diri lah. Betul. Kita akan kenal diri kita tahu apa kita punya boundary. Just betul lah.
So itulah. Tapi bila Fazli cakap pasal triathlon tu Iron Man, specifically Iron Man lah. Ya. Sebab Iron Man ni kalau korang tak tahu, it's a brand tau. It's a brand race. Dia bukan acara triathlon tu adalah acara sukan 3 beradik ni. Iron Man tu adalah brand yang di mana Malaysia ni dekat Langkawi tu adalah antara top 5 top 3 hardest course. Oh. Kalau you tak tahu lah. Baru tahu. Ya, course yang paling susah dekat dalam dunia punya Iron Man punya course, top 3 atau top 5 lah kalau tak silap kan. Sebab dia punya running panas, dia punya cycling berbukit. Dia running dia orang kata flat, tapi temperature, humidity sangat crazy. Cycling bukit, humidity, panas pun sangat-sangat dahsyat. And cost mahal lah. Betul. Macam okay, apa plan Fazli dalam masa 2 tahun tu for sponsorship ke apa benda ke, macam ni nak cari duit sebab mahal lah, basikal puluh-puluh ribu. Betul lah, sekarang ni memang rasa sebab even for running pun memang kalau nak join memang rasa memang kena banyak mungkin dari inisiatif sendiri dulu, saving dulu. Sebab itulah kalau saya join sikit event lagi susah nak dapat sponsor kan. Betul. So memang saya tahu je untuk awal-awal ni memang kena invest lah. Bagi saya invest betul. Just untuk mungkin beberapa tahun awal-awal kan. So itulah banyak memang guna duit sendiri. Yes, bila kata pasal Iron Man ni, memang kita buat full Iron Man lah kan, bukan yang 70.3 kan. InsyaAllah Iron Man, insyaAllah. So kalau 70.3 pun benda lah Fazli bagi Fazli kata kan. 70 je. Betul. Kalau ada Iron Man untuk Ultra saya buat. Ada bukan kat Malaysia. Dia panggil Ultra Triathlon tak silap saya. Which is triathlon dia double kan. Iron Man tu dia doublekan distance dia. Menarik. So Iron Man dia ada 2 kategori, which is the 70.3 which is separuh, dan yang full Iron Man lah. Kalau macam yang 70.3 tu berenang 1.8, lepas tu 80 km basikal dan 21 km lari. Kalau yang full Iron Man tu 3.8 lah berenang, swimming, 150 kilometer basikal dan full marathon. Yang ultra triathlon double. So memang aku tak faham dia punya science logic behind seorang atlet macam Fazli ni kan. Aku suka happy gila dapat session macam ni dengan kau. Dan Fazli, kalau orang kat luar sana nak cari engkau, nak jumpa engkau, nak communicate dengan kau, nak sponsor engkau, bagaimanakah caranya? First IG, boleh contact dari IG. So saya punya IG XOXO Fazli. Saya juga ada buat content dekat TikTok. Saya baru start, Faz Run Fa. So sebenarnya memang TikTok tu sebenarnya first memang saya nak buat awareness lah pasal ultra. Sebab kalau kita tengok dekat TikTok, banyak orang buat macam konten untuk full marathon, half marathon, tapi sebenarnya untuk ultra dan lagi-lagi trail sangat susah. So itulah saya nak jadi, itulah saya punya bidang, ultra. So Faz Run Fa, situ pun ada email, so orang boleh email dekat situ. Alright. So macam apa-apa pun aku akan letak link semua ke dalam dekat kita punya description apa semua nanti kau bagi aku je benda semua tu. Every support daripada orang kat luar sana, tak kira lah company ke apa, individu ke, to support the cause of Fazli pursuing dia punya cita-cita untuk dapatkan what they call it Grand Slam punya title, which is huge and tak ramai manusia yang buat. Betul. Setahun kat marathon kat Malaysia, KL Standard Chartered finisher berlambak. Alright, berlambak. And untuk dapatkan Grand Slam title winner dekat Malaysia ni, seorang ultra marathon runner, very very limited. Bagi kat luar kat sana yang nak rebutkan peluang ini, bagi aku simply because of business point of view, that is a very good, very 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 good prospect. Thank you. Sebab orangnya sikit. Betul. Then you carry a lot of potential daripada segi reach dan sebagainya lah. And macam orang-orang macam ni lah yang kita perlu support, yang perlu kita adakan program dan sebagainya, sebab dia ada banyak benda untuk di-share. Okay, dan thank you so much Fazli. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much juga. Ini jam apa? Garmin Phoenix 7. Berapa lama boleh tahan bateri? 32. 30. Itu kalau yang full lah memang. Maksudnya macam battery optimized lah. Okay, power. Sebab dia takkan pakai brand-brand yang yang bukan yang Apple lah. Saya pakai Apple.
untuk UiTM sebelum habis stress, jam saya dah habis dulu dah. Tapi dulu Nasib tak berhenti charge je kan. Alright, thank you so much Fazli sebab sudi bersama aku. Dan ya, shout out to Kopi dan Studio. Kopi dan Studio ni dia hari weekend dia ada pop up buka kedai kat sini tau. Nama kedai tu Semangkuk. Dia jual bakso. Bakso dia sedap gila. Sedap tu. And yes, and Kopi and Studio dia punya makanan pun best. Bukan setakat kopi dia ada macam-macam makanan. Pagi dia ada lontong dan sebagainya. Dekat Taman Tun, bagi mereka kat luar sana yang nak check out Kopi dan Studio, korang boleh datang sini. Tempat yang best, selesa, nak OOTD semua syok. Dan see you guys on my next video. Bagi mereka yang nak tengok video ni secara penuh, kita ada dekat Spotify untuk korang. Kalau korang tengok video ni secara penuh, korang tengok dekat YouTube. Dekat YouTube kita ada the full episode lah, video sampai panjang ni. Dan bagi mereka kat luar sana nak dengar kat dalam kereta, yang tak nak tengok video, boleh dengar dekat Spotify. Dan Spotify akan keluar dulu. Dan kemudian baru akan video lah. Dan segala link video YouTube, Spotify aku akan sediakan dekat description dan juga dekat aku punya bio. Klik dekat Instagram punya bio ke TikTok punya bio ke, semua ada link kat situ. Dan thank you so much for watching. See you guys on my next video. Bye bye. Bye bye. Thank you Fazli. Thank you bang sebab suruh ni